KPM. Aduh, panasnya matahari ni terik betul. Ya Allah, berpeluh dah ni. Aduh, pakai baju tebal pula ni. Salah pakai baju ni. Oh, berpeluhnya. Ya Allah. Okey, tenang. Syafiqah, Cikgu, kenapa ni? Saya panas ni, Cikgu. Panas? Matahari kita terik hari ni, Cikgu. Syafiqah tengok saya pakai payung. Betul? Tapi kenapa Cikgu pakai payung untuk halang sinaran matahari ke, Cikgu? Tengok ni, inilah payung UV. Sinaran matahari ni bukan saja membebaskan ultraviolet, tapi juga sinaran matahari adalah sumber sinaran radioaktif yang terbesar dan hampir dengan bumi ni, Syafiqah. Radioaktif tu. Oh, sumber yang terbesar hampir dengan bumi. Macam mana? Radioaktif macam mana tu, Cikgu? Saya tak faham sangat ni sebab panas ni, Cikgu. Macam mana ni? Jom kita masuk dalam. Jangan main-main, kita berpayung dulu. Jom, panas Cikgu. ni. Nanti saya ajar radioaktif tu. Jangan bimbang. Boleh, Cikgu, kita belajar. Okey. Didik TV KPM. Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah rendah. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat dan ceria selalu. Saya Syafiqah Farahin dan hari ini untuk 1 jam kita akan belajar mengenai apa ya? Sebentar tadi dah lihat kan sedikit sketsa dari kita, tentunya hari ini tajuk kita Sains Radioaktif. Tapi sebelum itu, jom kita berkenalan dengan guru kita dan kita lihat terlebih dahulu profil beliau. Itu dia. Anda telah pun saksikan siapa guru kita. Mungkin akan anda kenal, tapi selepas ini kita akan kenal dengan beliau lebih lanjut. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan juga jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan ataupun Cikgu BQ dari SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Hai Cikgu, apa khabar? Okey, terbaik. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami pada hari ini. Sekarang ini pula Cikgu Azlina Awan sudah pun berada di sebelah Kak Syafiqah. Hai Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syafiqah. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Syafiqah, apa khabar? Baik Cikgu, tapi kan panas Cikgu sebentar tadi. Dan Cikgu ada sebutkan satu perkataan ini, radioaktif. Ya. Kita nak belajar juga mengenai radioaktif ni, sejarah dia, kejayaannya yang terlibat. Tapi sebelum itu, yang terutama sekali kan Cikgu, apakah contoh-contoh radioaktif yang kita sebutkan ni Cikgu? Syafiqah, nanti kita perlu tahu apakah dulu radioaktif tu. Betul. Nanti, tapi cuma Syafiqah, tajuk kita pada hari ini ialah keradioaktifan. Ni antara perkataan-perkataan yang kita akan lihat pada hari ini. Soalan Syafiqah tu nanti kejap lagi kita akan jawab. Okey Cikgu, boleh. Ini antara perkataan-perkataan yang murid yang akan kita lihat pada hari ini. Okey. Kejap lagi. Dan ini, ingat tak simbol ni? Syafiqah, simbol ni. Selalu nampak di Cikgu. tingkat, ya betul. Di tingkatan 1 murid-murid semua telah pun belajar simbol ni. Simbol ni maksudnya ialah bahan radioaktif. Jadi bila kita nampak simbol begini, jadi kita tahu di kawasan itu adanya bahan radioaktif. Perlu ambil langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya lah. Nanti kita akan terangkan dalam tajuk hari ini ya. Okey Cikgu. Okey. Seperti yang saya sebut tadi Syafiqah, matahari adalah sumber radioaktif yang terbesar dan paling hampir dengan bumi. Tapi bahaya ke? Macam bunyi bahaya sebab kalau ikutkan simbol radioaktif tu saya nampak memang selalu saya takut. Memang betul ke bahaya? Itu silap konsepsi kita. Ada sinaran radioaktif yang tidak bahaya, ada yang bahaya. Jadi kita perlu belajar di hari ini. Okey, Jadi memang walau apa pun matahari adalah sumber radioaktif terbesar kepada bumi. Okey. Ya, kita akan lihat sejarah penemuan radioaktif. Okey, ini ialah seorang saintis pada tahun 1895 lagi telah pun menjumpai gambar foto sinar X. Maksudnya X-ray ditemui oleh Wilhelm Conrad Röntgen. Saintis yang menemui gambar foto sinar X-ray lah.
secara tidak sengaja sebenarnya. Mengambil gambar foto, ini ialah tangan isteri beliau. Semasa membuat eksperimen, masa tu hampir kepada Christmas katanya. Jadi isterinya datang melawat beliau di makmal tempat penyelidikan ni dijalankan. Jadi dia mengambil gambar, cuba jaya setelah banyak kali membuat eksperimen ni, cuba jaya akhirnya terhasillah satu foto sinar X yang pertama. Tu gambar tangan jari isteri beliau dengan cincin ada kat situ. Betul. Nampak semuanya. Jadi Wilhelm Röntgen ni menerima anugerah Nobel untuk penemuan sinar X. Yang hari ini kita guna sinar X ni kita guna dengan meluas hari ini. Okey. Ini dan seterusnya kita ada ini ialah ahli Perancis ni namanya tu pun Antoine Perancis, Henri Becquerel. Antoine Henri Becquerel ni menjumpai plat fotografi yang dihitamkan. Juga menerima anugerah Nobel Prize untuk penemuan beliau bagi keradioaktifan, menemui keradioaktifan dengan menggunakan unsur uranium. Dan seterusnya Marie and Pierre Curie bersama anak mereka tu, gambar tu juga wanita yang sebenarnya membuat tesis PhD-nya untuk keradioaktifan dan menemui pancaran gamma daripada radium. Dan akhirnya gamma daripada radium ni digunakan dengan meluas dalam perubatan. Bila sebut tentang tokoh-tokoh ni kan cikgu, kalau zaman kita pula, apakah kejayaan yang boleh kita dapat daripada bidang keradioaktifan ni cikgu? Banyak sebenarnya Ini contohnya Marie Curie ni membuka penyelidikan yang sangat luas dalam bidang perubatan. Malah Marie Curie ni sebenarnya pun meninggal disebabkan kecintaan dia kepada radioaktif. Jadi bahan radioaktif ni, uranium sentiasa berada dalam poket dia. Tanpa disedari masa tu dia tak sedar bahawa bahan tu menghasilkan, menerbitkan pancaran radioaktif yang bahaya. Jadi dibawa bersamanya sepanjang masa, dan hari ini dengan penemuan dia dapatlah kita pelbagai kerjaya lagi hari ini, kerjaya dalam bidang keradioaktifan, semuanya mengkaji apa yang dah dikaji oleh mereka. Antaranya ialah pegawai penyelidik di Agensi Nuklear Malaysia. Malaysia juga ada agensi nuklear. Kita jangan skupkan pemikiran kita, jangan sempitkan pemikiran kita bahawa nuklear ni hanyalah buat bom atom, bom nuklear. Itulah yang selalu kita biasa dengar Malaysia pun ada agensi nuklear Malaysia. Macam-macam bidang yang dikaji di sini di agensi nuklear Malaysia. Kemudian kita ada ahli fizik nuklear. Ini membuat penyelidikan mengenai apakah potensi yang boleh digunakan dengan menggunakan nuklear ni. Jurutera nuklear. Jurutera nuklear. Ya, ada jurutera nuklear. Universiti-universiti kita tempatan pun ada menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan kejuruteraan nuklear ni. Mengkaji mengenai pembelahan nukleus. Nukleus atom tu boleh dibelah. Pelakuran nukleus. Macam-macam benda yang dikaji. Kemudian pakar perubatan. Ini di hospital-hospital. Yang tadi X-ray, MRI. Jadi sangat banyak sekarang hari ini kita pun memang penyakitnya macam-macam, kanser. Jadi sangatlah banyak perlukan pakar-pakar dalam bidang ni semua, Syafiqah. Betul, saya setuju. Okey cikgu, nampaknya macam jurutera dengan ahli fizik ni antara yang boleh juga menjadi pakar seterusnya kalau kita sebut tentang bom lah kan. Pakar bom tu kenalah ada kepakaran dalam bidang itu kan cikgu? Betul. Kita memerlukan pakar-pakar semuanya lah. Jadi semuanya bermula dari sains tingkatan 3, belajar, faham betul-betul apakah yang dimaksudkan dengan keradioaktifan. Sebab nak jadi pakar ni nanti kita memerlukan mereka ni, Syafiqah. Betul. Kalau sakit siapa nak rawat, semuanya memerlukan pakar-pakar ni. Baiklah cikgu, sekarang ini pula dah kita tahu penerangan dari cikgu Azlina. Jadi cikgu akan ada tanya soalan sikit je. Sikit je Syafiqah, nak test sikit. Syafiqah ni ingat ke tak ingat? Belum ni. Okey, ini ialah yang tadi saya sebut agensi nuklear Malaysia ini. Kita ada Malaysia pun ada agensi nuklear Malaysia.
Syafiqah, tadi kita kata simbol radioaktif. Jadi sekiranya bangunan tu ada mengandungi tempat-tempat mengandungi radioaktif, mana satu simbol ni? Okey, yang ini mudah nak ingat sebab saya selalu nampak memang dah biasa tengok. So jawapannya B, cikgu. Kita tengok betul tak Syafiqah? B. Tepat sekali, pandai Syafiqah. Kita perlu tahu supaya nak jaga keselamatan kita. 1 bintang. 1 bintang. Cukup tak 1 tu? Saya rasa okey, cikgu. Okey dulu ya, sebab ni soalan ni senang saja kan. Ya. Ni tak boleh salah ni kalau ada murid-murid yang sedang menonton ni, tak boleh salah simbol ni. Syafiqah, tandakan tik bagi tokoh sains yang saya sebutkan tadi yang terlibat dalam kajian keradioaktifan. Okey, yang ini pun yang cikgu sebutkan ada 3, tapi kat sini ada 2 je yang saya nampak. Kalau betul sebutan saya, Henri Becquerel dengan Marie Curie. Betul, tahniah Syafiqah. Betul, ni contoh, pelajar contoh ni. Kita ajar terus ingat ni. Dalam nama-nama tu bukan yang senang. Nama-nama yang disebutkan tu Henri Becquerel dan Marie Curie. Dua bintang untuk Syafiqah. Terima kasih cikgu, lagi 1 bintang dua tu, 2 tik 2. Baiklah cikgu. Wah, sudah ada 2 bintang untuk Kak Syafiqah dan seterusnya kita ada lagi aktiviti dan juga penerangan daripada Cikgu Azlina. Tapi sebelum itu kita berehat sebentar ya cikgu. Boleh. Dan kembali selepas ini di slot menengah rendah. TV KPM. Hai murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas slot menengah rendah hari ini bagi mata pelajaran Sains Tingkatan 3 Radioaktif. Dan sebelah Kak Syafiqah ni dah pun keluar jadual berkala unsur kita dan bersama kita juga ada Cikgu Azlina. Dan Cikgu, saya nak tanya sebelum kita teruskan mengaplikasikan jadual ni, apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan radioaktif ni Cikgu? Okey, betul tu Syafiqah. Kita ni tak kenal maka tak cinta. Betul, kita takut dengan dia tadi kan. Jadi kita perlulah kenal apakah yang dimaksudkan dengan radioaktif. Bahan radioaktif ialah unsur yang punya nukleus yang tidak stabil. Tidak stabil? Tidak stabil. Ini ialah unsur yang berada di jadual berkala ni, semua adalah unsur-unsur. Ada antara unsur ni nukleusnya tidak stabil. Kita dah pun lihat sebelum ni di tingkatan 1 dah lihat, tingkatan 3 pun kita lihat lagi. Ini ialah struktur atom. Kalau kita ingat lagi, struktur atom ni di tengahnya mengandungi nukleus. Nukleus. So, radioaktif ni unsur yang punya nukleus yang tidak stabil. Jadi kalau tak stabil tu macam mana? Dia nak stabil lah kan? Apa yang dia buat? Okey. Ini jadual berkala, ada 118 unsur semuanya. Ada antaranya yang menghasilkan sinar radioaktif disebabkan nukleusnya tidak stabil. Jadi maksud ke radioaktifan ialah proses perebutan bagi nukleus yang tidak stabil tadi dengan memancarkan sinaran radioaktif. Dia nak stabil, jadi apa dia buat ialah dia memancarkan sinaran radioaktif. Itu maksud ke radioaktifan. Itu yang dia mengeluarkan sinaran radioaktif tu sebab dia nak stabil. Ya, untuk mencapai kestabilan bagi nukleus atom-atom ini. Faham cikgu? Jadi semasa proses perebutan tu, proses ni berlaku secara rawat dan spontan di mana nukleus tak stabil ni memancarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi lebih stabil. Yang dah disebutkan tadi. So apabila proses perebutan berlaku, unsur-unsur nukleus ni menghasilkan 3 jenis zarah. Zarah alfa atau sinar alfa, zarah beta, sinar beta dan sinar gamma. Tengok tu simbol-simbolnya, alfa, beta, gamma. Ada 3 jenis sinaran radioaktif. Jadi sinaran radioaktif ni yang kita tengok contoh setiap satu ya. Cuba Syafiqah tunjuk tu. Katalah kita ada unsur uranium. Ini ialah unsur uranium ada dalam jadual berkala dengan simbol dia U, uranium, bawah tu 92. Tak apa.
Jadi apa berlaku? Unsur uranium 238, situ uranium ya. Uranium 238 ni nukleusnya yang 238 terdiri daripada 92 proton tambah 146 neutron dan nukleusnya tidak stabil. Jadi apa berlaku? Dia mengalami proses perebutan. Bila perebutan uranium berlaku, dia menghasilkan thorium 234 dan memancarkan satu zarah alfa. Sinar alfa iaitu nukleus helium. Maka terhasillah satu sinaran radioaktif alfa yang ni. Jadi dalam bentuk alfanya ialah helium. Ya. Nukleus helium. Nukleus helium. Okey, ini terhasillah daripada perebutan uranium 238 terhasillah zarah alfa, sinar alfa. Okey. Manakala Manakala cikgu? Perebutan thorium pula, thorium 234, nukleus thorium 234 ni tidak stabil, jadi dia mengalami proses perebutan untuk stabil. Proses ni memang berlaku secara semula jadi, spontan dan rawak saja. Menghasilkan protactinium 234, dan zarah beta. Dan satu zarah beta. Iaitu elektronnya. Elektron. Satu elektron. Zarah beta ni adalah elektron. Zarah alfa tadi helium, nukleus helium. Jadi dari thorium ni dia akan menjadi protactinium 234 dan mengeluarkan zarah beta. Iaitu yang ini. Elektron. Elektron. Okey cikgu, baik. Itu perebutan thorium. Menghasilkan zarah beta. Okey. Kemudian kita ada lagi sekiranya perebutan kobat 60. Kobat 60. Okey. Daripada nukleus kobat 60 ni tidak stabil, jadi dia mengalami proses perebutan untuk lebih stabil. Tapi yang dibebaskan bukanlah sinar alfa, bukan sinar beta, tetapi sinar gamma. Sinar gamma. Dan dia menghasilkan nukleus kobat 60 juga, tapi nukleusnya lebih stabil kerana satu tenaga sinaran gamma tu telah pun dihasilkan. Jadi dia akan menjadi sinar gamma. Yang ni yang dilepaskan supaya dia lebih stabil. Jadi nukleus unsur tu lebih stabil. Faham cikgu. Proses ni semua berlaku secara rawak dan spontan. Bukan kita yang pilihkan untuk dia nak jadi alfa ke beta ke gamma. Memang nukleus ni untuk menjadi lebih stabil memang menghasilkan begitu ya, sama ada sinar gamma, alfa atau beta. Baiklah cikgu. Faham. Jadi kita dah lihat beberapa contoh di sini unsur radioaktif, contohnya kobat 60. Apakah lagi contoh-contoh lain bagi unsur radioaktif? Ada banyak sebenarnya. Ada banyak. Antara contohnya ialah karbon 14. Karbon ni sebenarnya unsur yang sangat banyak di bumi ni. Mata pensel tu ialah karbon, tapi itu nukleusnya stabil. Karbon 12 sekarang, karbon 14. Karbon 14 nukleus tak stabil. Jadi akan memancarkan sinar radioaktif. Uranium 238 yang kita dah lihat tadi. Natrium 24. Iodine 131. Fosforus 32. Kobat 60. Dan ada sangat banyak lagi unsur-unsur yang memancarkan sinar radioaktif. Cikgu. Macam mana? Tak boleh silap nombor-nombor ni. Betul. Bila lain sikit dah kira kategori lain. Karbon 12 contohnya nukleusnya adalah stabil. Manakala karbon 14 nukleus tidak stabil. Ada uranium 238, ada uranium yang stabil. Uranium 235. So uranium yang tidak stabil tu yang mengalami proses perebutan dan memancarkan sinar radioaktif. Dekat-dekat je nombor dia. Betul. Itu ialah nukleusnya. Beza sikit je proton neutron dia sedikit sahaja. Cikgu. Dah sampai banyak dah kita belajar radioaktif ni. Kita jangan laju-laju sangat, nanti kan berat Syafiqah. Betul. Kena tengok, tanya soalan tengok faham ke tak setakat ini kan. Kita belajar sikit dan kita test sikit supaya kefahaman tu lebih ni. Tak faham boleh terus kita terangkan. Syafiqah, apa maksud bahan radioaktif ni? Bahan radioaktif ni maksudnya
unsur. Unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Pandai betul ni Syafiqah ni hebat unsur nukleus yang tidak stabil tadi karbon 14, uranium 238, kobalt 60, iodin 131. Nombor-nombor yang disebut tu ialah bilangan proton dan neutron di nukleus. Okey. Nombor tu semua. Itu yang tidak stabil. Tepat sekali satu Terima kasih, bintang. cikgu. Satu lagi bintang. Okey, cikgu, lagi soalan? Okey. Tandakan tik bagi unsur radioaktif. Tengok tu nombor-nombor tu betul-betul tu Syafiqah. Okey. Ni uranium baru je cikgu 235 sebutkan. ni stabil tak uranium 235? Yang uranium 235 ni stabil. Betul. Yang tak betul. stabil 238 cikgu. Bagusnya Syafiqah. Okey. Karbon 12. Karbon 12 sebab kita guna dalam batang pensel tu. Ya, mata pensel tu karbon. Karbon dan dia stabil. Dia stabil. Yang tak stabil karbon 14. Pandai Syafiqah. Hebat ni. Seterusnya Jadi- 24 ni ya cikgu. Ni tak stabil ni. Betul. Sepatutnya natrium yang stabil ialah natrium 23. 23. Itu natrium yang stabil. Yang ni yang memancarkan radioaktif itu ialah yang tidak stabil. Itu ialah natrium 24. Okey, harap-harap murid kita pun dapat jawapan yang sama ya. Betul ya. Jangan silap. Ini nak menunjukkan bahawa nombor-nombor tu perlu disekali dengan unsur tu, perlu ditulis bersama, perlu pilih nombor yang betul. Betul cikgu. Dan dapat tak lagi satu bintang saya? Dapat lupa. Okey cikgu, terima kasih. Okey. Ada Antara lagi ke? bahan yang berikut. Yang manakah merupakan bahan radioaktif? Semula lagi sekali. Okey, lagi Soalan sekali dia berbentuk menguji kita. objektif begini. Okey, yang ini kita pun sebutkan banyak kali tadi, uranium 238 cikgu. Betul. Alert Kak Syafiqah ni alert nombor-nombor tu semua Uranium 238. Oksigen 16 tu ialah oksigen yang ada di udara sahaja. Bukan radioaktif. Okey cikgu. Dan cikgu, Ya, yang terakhir lagi. soalan ini dapat juga ya cikgu? Dapat. Wah, dah 5 bintang dah Kak Syafiqah. Dah pula macam mana? Pastikan faham dan jawab soalan dengan betul ya. Kalau tak betul, boleh belajar dari kesilapan. Baiklah Cikgu Azlina, kita akan berehat sebentar ya Cikgu. Okey. Dan kembali selepas ini di slot menengah rendah. Didik TV KPM. Hai penonton semua, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah rendah hari ini bersama saya Kak Syafiqah dan juga Cikgu Azlina yang akan mengajar kita mengenai sains radioaktif. Dan Cikgu Azlina, sebenarnya kan kalau kita lihat mungkin peristiwa bersejarah ataupun cerita-cerita di luar sana kita dengar tentang radioaktif ni selalu dengar bahaya. Tapi sebenarnya saya pasti unsur di luar sana yang mempunyai unsur radioaktif ni banyak. Bahaya betul. ke tak cikgu? Betul, saya sebenarnya. suka soalan Syafiqah ni. Jadi nak kata tak bahaya, nak kata bahaya, ada yang tak bahaya juga. Okey. Jadi untuk itu kita perlu tahu sama ada sinaran tu sinaran mengayon atau sinaran tidak mengayon. Mengayon. Okey. Jadi apakah sinaran mengayon? Sinaran mengayon ialah suatu sinaran seperti sinaran radioaktif ni yang apabila sinaran tu melintasi udara, dia akan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Okey. Sinaran ni dikenali sebagai sinaran mengayon. Menghasilkan sinar, dia menyebabkan zarah-zarah di sekeliling tu mengayon. Okey. Bila dia lalu, zarah sekeliling tu mengayon. Jadi sinaran ni dipanggil sinaran mengayon. Okey, gambaran ni macam mana cikgu kalau kita nak bayangkan ni? Okey, kita nak lihat ini kita lihat ni, katalah zarah alfa, apabila zarah alfa melintasi udara, lalu dari molekul-molekul udara yang asalnya neutral tu tadi akan mengayon. Zarah alfa menyebabkan molekul udara mengayon. Itu dipanggil sinaran mengayon. Okey. Zarah alfa adalah sinaran mengayon. Maksudnya yang dikelilingi ini di udara yang asalnya neutral. Ya, neutral. Dia menjadi unsur yang ada ion. Itu maknanya bila ion. zarah alfa lalu,
zarah-zarah udara tu mengayon. Okey, faham cikgu. Jadi maksudnya bahayalah. Bahaya. Bahayalah, dia menyebabkan zarah lain bertukar sifat. Mengayonkan zarah udara. Okey, ini sinaran mengayon. Okey, manakala sinaran tidak mengayon pula, sinaran elektromagnet pada frekuensi di bawah jalur UV disebabkan dia kekurangan tenaga untuk membebaskan elektron. Jadi mungkin tidak bahaya, kurang bahaya sinaran tidak mengayon. Okey. Sinaran mengayon bahaya sebab dia menyebabkan zarah-zarah sekeliling dia tu bertukar sifat dia. Okey. Okey. Jadi ini beberapa contoh sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey. Kita ada kalau kita lihat yang warna biru atas tu, itu ialah sinaran tidak mengayon, dan yang warna kuning sinaran mengayon. Contoh-contoh sinaran tidak mengayon, gelombang frekuensi pada yang frekuensi sangat rendah, gelombang radio. Kan kita dengar radio setiap hari. Jangan bimbang, itu ialah sinaran tidak mengayon, jadi tidak bahaya. Okey. Gelombang microwave. Kan? Tidak bahaya. Cahaya nampak. Okey, inframerah itu adalah sinaran tidak mengayon. Okey. Jadi dia tak membahayakan. Manakala sinaran mengayon, sinaran X-ray, sinar X tu, X-ray. X-ray. Sebab Jadi X-ray tak boleh selalu ya cikgu? sebab tu ada had dia. 1 tahun ada berapa kali, kan? Dan ada pakar yang mengendalikan sinaran X tu, kan ada pakaian dia macam mana, berada dalam bilik dia macam mana, kan? Bukannya berada dengan kita bersama nak ambil X-ray masa tu, kan? Okey. Jadi ada langkah-langkah keselamatan sebab sinaran mengayon ni bahayalah. Sinar gamma, okey. Ultraungu tu dah berada border tadi. Okey. Jadi ini adalah contoh sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Jadi kita perlu tahu supaya ini untuk protect diri kita jugalah. Dan jangan kita mendengar khabar-khabar yang daripada yang tak diketahui, ini bahaya. Perlu ada ilmu lah. Dengar radioaktif tu semuanya tolak, bahaya. Okey, tak nak X-ray, bahaya. Ada langkah-langkah berjaga-jaga yang diambil. Okey, saya percaya. Sinaran mengayon dan sinar tidak mengayon. Okey. Balik pada sinaran radioaktif kita ni tadi, kita ada 3, zarah alfa, beta, gamma. Jadi sinar-sinaran ni macam mana dari segi pengayonan dia tu? Tu kita nak lihat ni. Okey. Okey. Jadi kita lihat perbezaan antara 3 sinar tu, sinar alfa, beta, gamma. Okey, dari segi sifat semula jadi, alfa tadi adalah nukleus helium, helium 4, 2 tadi. Dan sinar beta adalah elektron berhalaju tinggi, manakala sinar gamma tadi ialah gelombang elektromagnet. Okey. Cas bagi zarah alfa bercas positif, dan sinar beta kerana dia adalah elektron, jadi beta bercas negatif, dan gamma adalah neutral. Tak ada cas positif atau negatif. Dan kita lihat kuasa pengayonan sinar alfa. Nampak kuasa pengayonan sinar alfa adalah tinggi, sinar beta sederhana, dan sinar gamma rendah. Kuasa pengayonan. Walaupun kuasa pengayonan sinar alfa ni tinggi, macam kita takutlah pengayonan tinggi, tetapi kita lihat kuasa penembusan. Dia ada ni pula dia mudah mengayon, tapi dia kuasa penembusan sinar alfa tadi adalah rendah. Okey. Lihat dia sehelai kertas dia boleh dihalang dengan sehelai kertas sinar alfa. Dia tak boleh tembus sehelai kertas pun. Macam payung kalau kita gunakan dia tak boleh tembus lah kan? Itu kalau sinar alfa. Kalau alfa kita ada sinar beta. Okey, sinar beta kuasa penembusan dia sederhana. Tapi boleh dihalang menggunakan aluminium setebal 3 mm. Kan macam kita ada aluminium foil, kerajaan aluminium. Jadi material yang buat payung tu mungkin material yang sesuai lah untuk halang. Tetapi masalahnya, kalau sinar gamma kuasa penembusannya sangat tinggi. Boleh melepasi aluminium setebal 3 mm. Gamma tu plumbum. Kena guna plumbum. Setebal 10 cm. Beratlah pula. Kalau guna payung plumbum setebal 10 cm kan. Untuk menghalang sinaran gamma. Okey, ini ialah kuasa penembusan. Baiklah cikgu. Okey. Dan kita ada pemesongan oleh medan elektrik. Kalau kita lihat sinar alfa
sinar alfa sebabkan dia bercas positif. Jadi bila dilalukan melalui plat bercas negatif, sinar alfa tu akan terpesong ke arah plat yang bercas negatif. Sebab sinar alfa bercas positif. Okey. Sinar beta bercas negatif, dia elektron berhalaju tinggi bercas negatif. Jadi sinar beta akan terpesong ke plat yang bercas positif. Okey. Betul ke saya sebut tadi? Sinar beta bercas negatif akan Betul. terpesong ke plat bercas positif. Manakala sinar gamma, kita lihat simbol-simbol tu ya. Dah ingat kan simbol-simbol ni? Alfa macam tu, okey, beta dan gamma. Gamma adalah neutral, maka gamma akan bergerak lurus. Tidak terpesong oleh plat-plat positif atau plat negatif. Ini pemesongan oleh medan elektrik. Okey. Dan pemesongan oleh medan magnet, kalaulah sinar alfa, kita ada magnet situ, selatan utara itu. Kalaulah sinar alfa akan terpesong ke atas, manakala sinar beta terpesong ke bawah dan sinar gamma bergerak lurus. Okey, kita ada 3 tu pemesongannya, bergerak ke atas, beta ke bawah dan sinar gamma bergerak lurus. Okey, cikgu. Okey. Baiklah. Ada banyak ciri-ciri ni. Sinar mengayon, tidak mengayon tadi. Ingat tadi sinar mengayon, tidak mengayon, dan kuasa penembusan dia. Pemesongan oleh medan elektrik, pemesongan oleh medan magnet. Okey, ini adalah ciri-ciri sinar alfa, beta dan gamma. Okey, cikgu faham. Ada apa tadi? Cas dia. Cas dia. Kuasa pengayonan, kuasa penembusan, Dan pemesongan oleh medan magnet, pemesongan oleh medan elektrik. Ada 5 benda yang kita lihat ni. Okey. Okey. Jadi sumber mengayon tadi, sebabkan kita kata sinaran mengayon ni agak bahaya. Jadi apakah sumber sinar mengayon yang kita perlu tahu? Sumber sinaran mengayon ni ada 2, sama ada semula jadi atau buatan manusia. Manusia pun boleh buat sinaran mengayon. Semula jadi tu memang kita semula jadilah. Semula jadi daripada sinaran kosmik. Sinaran kosmik ni ialah sinaran yang datang daripada luar sistem suria, sama ada dari galaksi yang lain, sampai ke bumi. Tapi bumi kita ada protection. Bumi sendiri ada protection dia. Kemudian kita ada sinar latar belakang. Okey. Sinar latar belakang contohnya, ini ialah sinaran semula jadi. Sinaran yang dibebaskan oleh mineral-mineral yang ada di bumi, unsur-unsur yang ada di bumi, itu memang semula jadi. Sinaran yang dibebaskan oleh macam contohnya kita ada ni buah-buahan, juga adalah semula jadi. Pisang contohnya, kentang sendiri menghasilkan sinaran secara semula jadi, disebabkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Tapi jangan risau, jangan risau, kita makan tak adalah kuantiti yang sangat banyak kan. Semua benda adalah bersederhana. Jadi walaupun ia menghasilkan sinaran latar belakang, sinaran semula jadi, tapi masih dalam selamat, dalam dos yang selamat. Okey. Buatan manusia, sinaran mengayon buatan manusia antaranya ialah kemalangan nuklear. Okey. Macam yang berlaku di negara-negara yang ada reaktor nuklear, tiba-tiba berlakunya gempa bumi. Jadi kemalangan nuklear boleh berlaku. Ujian nuklear, penggunaan radioisotop untuk perubatan yang kita sebut X-ray tadi, untuk pesakit-pesakit kanser contohnya. Sinaran latar belakang juga ada yang dari buatan manusia. Okey. Simen-simen semuanya menghasilkan sinaran latar belakang. Sebab semuanya adalah unsur-unsur. Unsur-unsur mempunyai nukleus. Ada nukleus yang tidak stabil, jadi dia menghasilkan sinaran. Okey. Jadi ini adalah sumber-sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar. Baiklah, cikgu. Okey, kita lihat. Ni sinaran kosmik tadi, sinaran bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria atau dari galaksi yang lain. Contoh ini kita ada gambar ni ialah gambar yang berada di Amerika Syarikat untuk mengesan sinaran kosmik.
Okey, jadi itu adalah teleskop ya cikgu? Ya, teleskop. Untuk mengesan sinaran kosmik. Banyak mana dah masuk ke bumi kita ni. Okey. Okey. Jadi sinaran latar belakang terdiri daripada pelbagai jenis sinaran mengayon dalam alam sekitar. Contoh sinaran latar belakang ialah keradioaktifan persekitaran dari bahan radioaktif semula jadi yang kita sebut contohnya lah pisang. Pisang menghasilkan radioaktif secara semula jadi. Itulah kerana adanya kandungan unsur-unsur yang tinggi yang mungkin nukleusnya tidak stabil. Pisang kita tahu mengandungi unsur kalium yang tinggi. Oh, kalium. Ca. Kalium, Ca kalsium. Maksudnya cikgu kalau walaupun ada bahan radioaktif di dalam tapi kena makan dengan kesederhanaan kan cikgu? Ya, semua benda perlu bersederhana kita. So, kita ni memang berada di, semuanya adalah unsur. Jadi unsur memang ada antara unsur tu yang mempunyai radius yang nukleus yang tidak stabil. Okey? Tapi jangan bimbang, boleh je makan ya. Okey. Sisa radioaktif dari kemalangan nuklear dan ujian nuklear. Okey. Radioisotop daripada kegunaan perubatan yang disebutkan seperti X-ray tadi, MRI. Okey. Unit bagi pengukuran dos sinaran latar belakang. Apakah unit dia? Unit yang lazim digunakan ialah microsievert per jam. Microsievert per jam. Okey. Dos 1 sievert bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran mengayon yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Maknanya manusia ni boleh menyerap sinaran ni. 1 dos sievert, dos 1 sievert bersama dengan 1 joule tenaga sinaran mengayon yang diserap oleh 1 kilogram tisu. Okey. Dos sinaran latar belakang kurang daripada 0.2 microsievert per jam adalah aras normal atau aras selamat. Jadi walaupun kita kata kita makan pisang, makan kentang, tapi dia masih ada aras yang selamat. Di bawah 0.2 microsievert tu masih selamat. Cuma kita kata tadi semuanya perlu bersederhana. Tak kira kita buat apa, kita makan apa, semuanya bersederhana. Ya, cikgu. Masih selamat. 0.2 microsievert per jam. Okey. Ini ialah anggaran dos sinaran mengayon. Okey. Okey. TV banyak mana, X-ray nampak tu 5.5 microsievert. Agak tinggi ya cikgu. Ya. Tapi itu untuk satu ujian perubatan sebab tu perlu dihadkan. Berapa kali boleh dibuat X-ray dalam tempoh 1 tahun. Altitude tinggi, sinaran kosmik yang agak tinggi, altitude tinggi ni macam contohnya cabin crew akan lebih terdedah kepada altitude tinggi. Okey. So lebih terdedah pada sinaran kosmik, angkasa lepas, sinaran latar belakang, sinaran radioaktif, merokok Tinggi juga cikgu. 55 milisievert untuk sebatang rokok. Jadi selain kandungan rokok tu, dia ada sinaran radioaktif kan cikgu? Betul. Bahayanya merokok. Okey. So ini adalah anggaran dos sinaran latar belakang. Tengok TV, komputer semuanya perlu bersederhana. Okey cikgu. Okey. Dah sampai soalan ni cikgu. Okey. Macam mana? Murid-murid okey ke? Faham ke tak? Kalau faham, thumbs up. Okey. Cikgu, jom kita mulakan soalan ni macam mana? Darjah di bawah menunjukkan pemesongan oleh zarah radioaktif oleh medan magnet. Kan? Medan magnet tadi terpesong. Yang mana satu alfa ni? Yang ke atas tu, zarah apa yang ke atas? Zarah apa yang di atas ya cikgu? Itu adalah alfa. Alfa bergerak ke atas. Beta ke mana? Beta akan ke bawah. Ya. A atas, B bawah. B bawah. Dan gamma? Terus sahaja bergerak lurus. Bagusnya Kak Syafiqah. Terima kasih cikgu. Jangan lupa bintang. Bintang kan cikgu? Okey. Wah, seronoknya dapat bintang. Okey cikgu, seterusnya. Tandakan tik bagi pengendalian bahan radioaktif yang betul ni tadi. Kita dah tengok kuasa penembusan,
Yang mana betul menjalankan eksperimen melibatkan bahan radioaktif dalam bilik berdinding konkrit yang tebal. Betul, cikgu. Betul. Sebab kita melibatkan sinar-sinar seperti alfa, beta dan gamma. Jadi dia tak boleh keluar daripada situ. Kuasa penembusan tinggi. Jadi ya. kena dinding konkrit yang tebal. Kendalikan bahan radioaktif yang kuat dengan lengan robotik. Betul, cikgu. Lagi bagus kan. Tak Guna perlu lengan manusia. robotik. Ada tangan robotik, guna tangan robotik kan, cikgu? Kendalikan bahan radioaktif yang lemah dengan tangan. Tak boleh. Lemah je. Tapi masih tak boleh. Tak boleh, sebab ya? dia bahan radioaktif, dia tak stabil, cikgu. Tak boleh. Walaupun lemah. Dia masih radioaktif dan lupuskan sisa radioaktif dengan kaedah yang sesuai. Ni kena, cikgu. Mestilah. Kalau tak bahaya kepada bahaya orang yang untuk terdedah kita kepadanya. juga. Betul, cikgu. Bagaimana jawapan saya tadi? Betul. Tiga bintang. Okey. Terima kasih, cikgu. 3. Ada lagi ke soalan kita? Ya, tandakan tik ni saya baca terus soalannya. Bagi sinaran yang mempunyai kuasa pengayunan yang paling tinggi. Ni jangan keliru. Jangan ada keliru. kuasa pengayunan dan kuasa penembusan, cikgu. Okey, yang pengayunan paling tinggi ni alfa, cikgu. Alfa. Wah, dah Kak Syafiqah ni dah pun mencapai lah semua objektif yang ditetapkan pada slot kita pada kali ini. Terima kasih, cikgu. Penerangan cikgu yang jelas. Okey, cikgu, ada lagi satu soalan kan? Ada. Boleh lagi ni? Boleh. Okey. Padankan sinaran dengan penyataan yang betul. Okey. Yang mana satu tu? Kuasa penembusan yang tinggi yang mana? Okey, kalau kuasa penembusan yang tinggi ialah gamma, cikgu. Gamma. Betul. Okey. Kuasa pengayunan yang rendah? Gamma juga. Pengayunan, betul. Saya pula yang confused ni. Jarak bercas negatif? Bercas negatif alfa, cikgu. Negatif. Ini dia yang tersalah sikit. Beta, cikgu. Beta. Okay. Terpesong ke plat negatif medan elektrik? Kalau terpesong ke plat negatif, maksudnya dia positif, dia ialah sinaran alfa, cikgu. Allah, saya tak buat ni tadi. Okey. Betul. Dan elektron berhalaju tinggi ialah sinaran beta. Cikgu, dapat ke lagi satu berapa bintang banyak ni? 1, 2, 3, 4, 5 bintang. Kita kumpulkan dalam satu ni. je lah. Ikut bucu dia, cikgu. Ya, 5 betul, bintang. betul. Okey, cikgu. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Slot Mendengar Rendah. Jumpa kejap lagi. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, kembali ke rancangan Didik TV KPM bagi slot mendengar rendah. Anda telah lihat sedikit, mungkin Cikgu Hazlina akan terangkan apakah yang kita lihat sebentar tadi, batu-batu tu. Tapi sebelum itu, Cikgu Hazlina, kalau kita tengok kegunaan radioaktif ni, kita selalu fikir bom, penghasilan bom. Tapi tak semestinya kan, cikgu, banyak lagi kegunaannya kan? Ya, betul. Apa contoh, ini cikgu? semuanya yang berada depan kita ni, antaranya ada kegunaan radioaktif di sebaliknya. Tapi sebelum tu kita nak tahu, apakah langkah-langkah berjaga-jaga yang perlu diambil bagi kita lah untuk mengelakkan kita daripada terdedah pada sinaran radioaktif ni. Sekiranya daripada sinaran latar belakang, kita boleh gunakan kacamata yang dipasang dengan filem anti ultra ungu. Payung anti ultra ungu tadi. Sebenarnya panas tu lebih bahaya daripada hujan. Kan ada UV dalam sinaran matahari. Mengambil, kalau kita kalaulah seorang tu ada sakit, jadi kerap mengambil sinar foto ni, jadi mestilah dibuat sinar X-ray, mesti dibuat mengikut preskripsi doktor. Okey. Makanan yang dicemari oleh radioaktif, pastikan kita tidak makan makanan yang dihasilkan dari kawasan yang dicemari oleh bahan radioaktif. Boleh terkena kat kita juga. Ya, boleh dipindahkan ke badan kita, makan masuk dalam badan. Sinaran kosmik, ini kru kabin lah, kabin kru ni lebih terdedah kepada sinaran kosmik. Jadi waktu bekerja untuk juruterbang,
dihadkan untuk tempoh tertentu. Dan ini yang paling banyak ni televisyen. Bukan tak boleh tengok TV, tapi jarak pemisah antara penonton dan televisyen sekurang-kurangnya 2 meter. 2 meter. 2 meter. Okey cikgu. Betul ni. Sebab kita nak tengok TV, nak tengok didik TV kan. Nak belajar tapi kena dengan cara yang betul. Ya, betul. Okey, jadi sebenarnya sinaran radioaktif ni sangat banyak kegunaan dia. Okey, lihat dalam contohnya bidang arkeologi. Bidang arkeologi kita gunakan karbon 14 untuk menganggap usia bahan purba atau fosil. Okey, kita jumpa tengkorak rangka dinosaur contohnya. Berapakah usia rangka dinosaur ni? Itu kita guna karbon 14. Okey. Di bidang industri, sinar beta digunakan untuk mengawal ketebalan kepingan logam. Tengok tu logam contohnya kita ada logam-logam ni. Macam mana nak potong sama tebal dia kan? Jadi kita menggunakan sinar beta untuk mengawal ketebalan kepingan logam. Ni contoh, contoh-contoh. Ada banyak lagi industri yang menggunakan sinaran radioaktif ni. Okey. Dalam bidang pertanian, fosforus 32 digunakan untuk menentukan kadar penyerapan baja fosfat oleh tumbuhan. Ni penting ni cikgu. Kita lihat je pokok ni kan. Apakah sebalik pokok tu? Macam mana nak tahu baja tu elok ke tak elok? Semua tu menggunakan fosforus 32 untuk mengkaji kadar penyerapan baja oleh tumbuhan. Nampak bidang pertanian juga ada menggunakan radioaktifan ni. Adalah kegunaan positifnya kan? Ya, ada. Bidang pertahanan, sinaran radioaktif yang dibebaskan dalam letupan bom. Ni bom nuklear, semua orang tahulah radioaktif nuklear. Okey. Memang ada bidang pertahanan. Okey. Seterusnya cikgu. Bidang perubatan. Kobat 60, cesium 137 untuk membunuh sel kanser. Kan kita tahu bagi pesakit kanser ada menggunakan ni. Okey. Baiklah cikgu. Ini juga kalau kita lihat buah-buahan ni juga di depan ni kita gunakan sinaran radioaktif untuk membunuh mikroorganisma, mengawet. Ini kesan yang kita lihat itu, cuba tengok strawberry tu. Yang ini cikgu dah berkulat ni, sekiranya tanpa pengawetan dah berkulat, tak tahan lama. Jadi kita menggunakan sinaran radioaktif, tapi jangan bimbang. Dosnya selamat. Dos yang rendah ya cikgu. Okey cikgu, bagaimana dengan langkah-langkah keselamatan dalam mengendalikan sumber radioaktif kan, nak jadi jurutera nuklear kan. Jadi penyimpanan sumber radioaktif mestilah dalam kotak plumbum yang tebal. Sebab sinar gamma tadi boleh kuasa penembusannya tinggi. Bahan radioaktif diadang dengan kepingan plumbum. Bahan radioaktif itu sendiri, tangan robotik kita guna lebih selamat. Okey. Memakai pakaian pelindungan yang sesuai untuk mengendalikan bahan radioaktif. Mungkin pakaian tu dibuat daripada logam plumbum ke, logam aluminium ke, yang boleh menghalang penembusan radioaktif. Membuang sisa radioaktif dengan selamat dan sempurna. Okey. Dan mengesan dos sinaran radioaktif yang diserap dalam badan dengan alat pengesan seperti lencana sinaran. Ada sekarang ni, jangan bimbang, ada alat-alat untuk mengesan sinaran radioaktif. Ini pentinglah. Betul. Jadi perlu mensyukuri kan cikgu? Walaupun kita kata radioaktif ni macam bahaya, tapi ada kegunaannya. Kita ambil yang positif. Tapi dengan langkah-langkah yang selamat. Betul, saya setuju cikgu. Baiklah cikgu, setakat ini saya faham dan saya rasa cikgu ada soalan terakhir untuk saya. Okey. Raja di bawah menunjukkan kegunaan radioaktif dalam perubatan. Nyatakan nama bahan radioaktif yang digunakan. Okey. Yang ini. Kalau tak silap saya, MRI ke apa? Ya, betul. Lebih kurang. Lebih kurang. Dia menggunakan cesium. Berapa nombor dia? 137. Ataupun kobalt 60 ya cikgu? Ya, kobalt 60 atau cesium 137. Okey. Baiklah cikgu, macam mana dengan jawapan saya? Okey ke? Betul. Satu bintang. Berapa banyak ada bintang tu?
Banyak cikgu yang saya kumpulkan. Jadi melihat bintang-bintang ini boleh tak cikgu? Berbintang-bintang. Betul, bersinar-sinar mata saya. Bagaimana pula dengan keseluruhan prestasi saya pada hari ini cikgu? Oh, sinaran daripada bintang, bukan sinaran radioaktif. Sinaran daripada bintang tu menunjukkan Kak Syafiqah kita sangat bagus, pelajar yang sangat aktif, yang menyerap ilmu dengan cepat. Terima kasih cikgu. Kuncinya ialah fokus, kan? Murid-murid fokus. Baiklah cikgu, dan sekarang ini pula bagi mereka yang nak lebih fokus, nak lebih belajar membuat ulang kaji, di manakah mereka boleh melayari untuk mendapat bahan rujukan? Jangan bimbang, semuanya boleh didapati dari Pelantar dan 5 KPM. Okey, seperti yang tertera di skrin sekarang. Baiklah murid-murid semua, terima kasih kerana menonton dan menjawab soalan bersama-sama Kak Syafiqah pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Azina kerana berkongsi ilmu dengan kita, dan terima kasih kepada Cikgu BQ kerana menjadi jurubahasa isyarat kita. Sehingga kita berjumpa lagi ya semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.